Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan sambung kuliah kita pada minggu kelima berkaitan tajuk yang keempat, iaitu the contracting parties. Untuk tajuk yang keempat ini, pembahagian tajuk adalah 3, iaitu definition of contracting parties, competency and its categories, dan impediments to capacity. Kalau saya kat sini, saya ada tulis semuanya dijalankan secara live, tetapi pada saat akhir saya terpaksa buat rakaman atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan lah. Okay? Baik. Untuk pertamanya, definition of contracting parties, iaitu al-aqidan. Dalam bahasa Arab, contracting parties dinamakan sebagai al-aqidan. Untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan al-aqidan, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan person. Sebab contracting parties ni adalah melibatkan dua pihak yang biasanya merujuk kepada individu, iaitu manusia lah. Jadi kita kena faham apa itu manusia dahulu. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala create the mankind to be the caliph on the earth. Okay, sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi sebagai khalifah, we must follow the laws of Allah sebagai ultimate guidance, okay, untuk kelangsungan hidup kita lah. The mankind or person is exclusively concerned as the law is addressed to them. Sebab apa? Dikatakan manusia ni sebagai makhluk yang yang paling utama menjadi jadi subject matter dalam perbincangan ni. Sebab segala perundangan yang Allah aturkan adalah eksklusif untuk manusia lah, bukannya untuk haiwan ataupun makhluk yang lain. So bila kita faham manusia itu adalah khalifah di muka bumi, kita kena ikut peraturan dan perundangan yang telah Allah gariskan. Maka al-aqidan kat sini merujuk kepada persons who get that legality of syara' to conduct transactions. Okay, maknanya al-aqidan adalah mereka manusia yang mendapat kelulusan ataupun yang sah di sisi syarak untuk melakukan sebarang transaksi. Jadi sama ada that person tu adalah pemilik sebenar kepada property tersebut, ataupun sebagai guardian, penjaga, ataupun sebagai representative, sebagai wakil. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan dengan al-aqidan, iaitu contracting parties. Okay. Tapi walaupun individu tersebut merupakan mereka yang ada ataupun mereka yang memiliki harta, mereka yang menjadi wakil ataupun penjaga, sebenarnya bukan semua orang lah boleh jadi pemilik harta ataupun wakil ataupun penjaga tersebut. Sebab a persons vary in their ability to perform the law according to their stages. Sebab setiap manusia ini dia berbeza kemampuan ataupun kelayakan untuk untuk mengaplikasikan ataupun untuk melaksanakan undang-undang. Sebab kita ni manusia ada peringkat kehidupan. So macam mana a persons tu vary in their ability to perform the law according to their stages, peringkat kehidupan fetus, childhood, mumayyiz, dan juga peringkat kehidupan sebagai manusia yang matang dan dewasa. So every man according to Islamic legal theory adalah inherently clothed with legal capacity. Okay, menurut teori perundangan Islam, setiap manusia itu ada kemampuan ataupun kelayakan perundangan yang berbeza lah. Okay, which is at once a privilege and responsibility inseparable from the dignity of human nature. Maknanya kemampuan dari sudut perundangan ni, kemampuan perundangan ni, dia merupakan boleh dikatakan sebagai satu keistimewaan, boleh juga dikatakan sebagai satu tanggungjawab. Okay,
the active part of such capacity is necessarily conditioned on maturity of human mental and physical. Jadi apa yang merujuk kepada kelayakan dari sudut perundangan yang paling utama. Seseorang individu itu secara umumnya, secara asasnya dikatakan layak apabila merujuk kepada kematangan dari sudut mental dan fizikal. Jadi secara keseluruhannya, a person with full legal capacity, individu yang ada kelayakan perundangan yang penuh adalah manusia yang mencapai umur yang matang, mature age, yang bebas, free, bukannya hamba, yang Islamic faith, yang beragama Islam, not seized with death, illness and insolvency, dan tidak tidak dalam keadaan berpenyakit yang boleh membawa kematian, dan juga muflis. Itu adalah yang dimaksudkan dengan a person with full legal capacity. So macam mana kita nak tahu kelayakan ataupun kompetensi ataupun al-ahliyah seseorang? Dalam Islamic legal theory, teori perundangan Islam, al-ahliyah terbahagi kepada dua, iaitu al-ahliyah al-wujub dan juga al-ahliyah al-ada. Dan kedua-dua al-ahliyah ini terbahagi kepada dua yang lain, iaitu kapasiti yang komplit, al-ahliyah al-wujub al-kamilah, ataupun al-ahliyah an-nakisah, kompetensi yang incomplete. So apa sebenarnya al-ahliyah ni? Apa sebenarnya kompetensi ni? Kompetensi dari segi bahasa literalnya bermaksud absolute fitness ataupun ability, ataupun capable of doing something, ataupun capable of undertaking some work, ataupun has ability to do something. Maknanya al-ahliyah ni adalah kemampuan ataupun kelayakan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Tapi dari segi teknikalnya, mengikut pandangan juris, al-ahliyah adalah ability ataupun fitness to acquire rights and exercise them, and to accept duties and perform them. Maknanya bagi pada dua. Sama ada kelayakan tersebut kelayakan untuk mendapatkan hak-hak dan menggunakan hak tersebut, ataupun kelayakan untuk menerima tanggungjawab, menerima tugasan dan melaksanakan tugasan tersebut. Jadi ada dua lah. Kelayakan ataupun kemampuan untuk menerima hak dan menggunakan hak tersebut, ataupun kelayakan untuk menerima tugas-tugas dan tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Itu adalah maksud al-ahliyah. Nanti kita sambung yang kedua, apa pembahagian-pembahagian al-ahliyah.